السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah ketaatan, atas kurnia kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita berbuat baik ini adalah dengan kurnia dan anugerah Allah. Jika tidak ada taufik daripada Allah, Allah tak mau kita. Hebatlah kok mana kita sekalipun, Allah tak mau kita. Pandailah kok mana sekalipun, Allah tak mau kita. Tetap kita tak boleh dapat kebaikan walaupun sebesar zarah jika kita tidak memperolehi hidayah, dan Allah tak mau bagi kita hidayah, maka kita dalam keadaan kesesatan, sesat dalam hidup ni. Manusia dia hidup dalam dunia ni, dia tak perasan dia sesat. Sebab dunia ni, kalau kita tak perhati elok-elok, kita akan berada dalam kesesatan. Kerana Allah bagi tahu macam tu. Dunia ni tempat dia la'ibun wa lahwun. Tempat orang leka dengan main dan dipermainkan dengan kehidupan dunia ni. Lalu kita asyik duk main dengan dunia ni, duk main dengan hidup ni, sampai kita terlupa yang kita ni nak mati. Punya kita lalai, kita leka, duk main dengan dunia ni, duk main dengan hidup ni, sampai kita terlupa malaikat maut mai jemput kita. Punyalah kita duk balik main dengan dunia ni, sampai kita terlupa apa yang aku kena buat kalau sampai masanya malaikat maut ragut nyawa aku. Punya kita ghalib kita sampai kita tak perasan. Dan akhir zaman manusia ni, dia berlumba kepada keduniaan, dia tak berlumba kepada kebaikan. Walhal Allah perintah kat kita, fastabiqul khairat, kena berlumba kepada kebaikan itu sendiri. Tapi manusia dia duk ghalib, duk berlumba pada dunia ni dan tak sedar.
garis penamat dia mati. Tak sedar. Punya Dok Khalid berlumba dengan dunia ni. Dan dia terlupa, dia tak sedar. Garis penamat dia mati. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi siapa yang berlumba kepada akhirat, dia akan sampai pada garis penamat dia mati juga. Sebab itu Nabi duk kata, innamal a'malu bil khawatim. Amalan ni dilihat pada garis penamat kita. Masa kita hidup ni, kita khalid kat mana? Masa kita hidup ni, kita berat kat mana? Masa kita hidup ni, kita suka kat mana? Dalam hidup ni, dunia ni, semua orang suka. Sebab dunia ni dihias dengan keinginan yang terlalu kuat. Sampai Nabi ajar kita satu doa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'wati la yustajab laha. 3 Nabi ajar kita minta berlindung. Pertama, ilmu yang tak manfaat. Kita tahu banyak, kita mengaji banyak, tapi ilmu kita tidak boleh bawa kepada perkara yang sebenar. Banyak kita mengaji, kita tak kenal pun apa yang patut kita kenal. Sebab itu ulama dia sebut, kita kena kenal 3 benda. Pertama, kita kena kenal Allah. 2, kita kena kenal apa yang baik, apa yang tak baik. Yang ketiga, kita kena kenal akan segala ahwal selepas kematian. Kenal 3 benda ni, selamat. Tapi kalau kita tak kenal 3 benda ni, maka kita berhati-hati. Sebab kita takut akhir kita dalam keadaan yang kita duk ghalib, ghaflah, lalai. Tahu-tahu Allah panggil kita. Tahu-tahu sampai masa malaikat duk tepi kita. Malaikat dia ambil nyawa kita, dia tak perlu minta izin kita. Siapalah kita sekalipun, pandai kita tara mana, malaikat tak pernah minta izin kita. Besarlah pangkat kita tara mana, dia tak minta izin kita. Hebatlah kita tara mana, dia tak minta izin kita. Sampai masa fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai masa dia ambil. Masa itulah dia ambil ni, ada beberapa keadaan. Orang yang matinya dicemburui tak apa. Tapi orang mati dalam keadaan yang hina, dia kata apa? Dalam Quran disebut oleh Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Boleh tak ya Allah tangguh dulu masa mati aku? Pasal apa? Kita kata apa? Kita nak buat apa? Fa asaddaqa, aku nak buat baik, aku nak bersedekah, aku nak buat amal soleh. Mudah-mudahan dengan peluang aku dapat buat baik ni, wa aku minas salihin. Moga-moga aku boleh jadi orang baik.
60 tahun Allah bagi kat kita, tak cukupkah nak buat baik? 70 tahun Allah bagi kat kita, tak cukupkah untuk kita ni nak buat baik? Persoalan dia, kita guna 60 tahun ni di mana? Kita guna 70 tahun ni di mana? Kita guna 80 tahun ni buat apa? Sebab apa? Sebab hidup ni bukan sekali, hidup dua kali. Hak pertama hidup dalam dunia, hak kedua hidup di akhirat. Hidup dalam dunia ada tarikh tamat. Susah dalam dunia ada tarikh tamat. Sakit dalam dunia ada tarikh tamat. Tapi hidup dekat akhirat, khalidina fiha abada. Sakit dia khalidina fiha abada. Sengsara dia khalidina fiha abada. Sebab itu kalau kita ni mau, kalau kita tak mau, tak boleh buat apa. Sebab Allah kata macam tu, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah dah bagi dah semua kat kita. Quran ada, ilmu ada, Rasul ada. Hampa pilih saja. Tiap-tiap minggu duk ingat dekat kita surah Al-Insan tu. Rakaat kedua, pagi subuh, pagi Jumaat subuh, rakaat kedua. Tiap-tiap minggu Allah peringat dekat kita, ya, kami dah bagi ke hampa semua, hantar Rasul, Quran, orang alim apa semua, hampa pilih. Sama ada mau jalan yang baik atau jalan yang tak baik. Sama ada nak duduk tempat syukur ataupun kita nak pilih tempat kufur. Hampa pilihlah. Masa kita duk hidup 60 tahun, 70 tahun ni, ada masa lagi kesempatan untuk kita pilih. Tapi bila sampai saja masa dia, roh ini pisah daripada jasad, masa itu kita telah memilih tempat kita dan keadaan kita. Seperti mana kita hidup dalam dunia. Masa itu, muslimin muslimat, kita kena ikut pilihan daripada Allah yang Allah telah tetapkan atas apa yang telah kita pilih dalam dunia. Kita tak boleh patah balik lah. Tapi ada tak orang minta patah balik? Ada. Dalam surah Sajadah Allah bagi tahu. Apa dia? Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ada. Pasal apa? Kita minta balik. Farji'na. Ya Allah, bagi aku balik, bagi hidup balik. Aku nak duduk dalam dunia balik. Kita minta dengan Tuhan, farji'na. Farji'na. Tuhan tanya, hamba buat apa? Kita kata apa? Kita jawab, na'mal salihah. Aku nak buat amal soleh. Aku nak buat baik. Aku tak mau sia-siakan hidup aku. Hidup dengan makan, minum, duk rehat saja. Semayang pun culah. Umur sampai 60. Saya habaq umur 60 ni umur saya, tuan-tuan. Masuk 60. Dah masuk 60, semayang pun tak boleh awal waktu. 60 tahun. Tak boleh awal waktu lagi. Lohak pukul 3. Asyak pukul 5. Maghrib 7.40. Isyak kadang pergi sampai pukul 12. Umur 60, tuan-tuan. Kalau sampai kita tara ni, agak-agak bahagia tak kita di akhirat? Kita seolah-olah macam kita tak mau pergi sana.
Muslimin muslimat, mau tak mau kena pi. Suka tak suka kena pi. Siap tak siap kena pi. Ya. Kena pi. Mau tak mau kena pi. Sampai masa. Dunia ni tuan-tuan, nak nampak sebelum saya masuk tentang kematian yang dicemburui ni. Dunia ni, minta maaf tuan-tuan, suara saya malam ni macam dia ketak sikit. Saya baru lepas makan ubat. Jadi suara tu dia macam dia ada vibrate sikit. Saya lepas makan ubat tu dia macam shaking. Jadi setengah suara-suara sekali. Minta maaf lah tuan-tuan lah. Dunia ni dia umpama rumah sewa. Dia ada tuan punya. Ya. Dia ada tuan punya dunia ni. Sampai satu masa tuan rumah ni dia akan hambat kita keluar. Sampai satu masa hang mau, hang tak mau, aku hambat. Pasal apa? Pasal rumah ni aku punya. Tapi kita ni ya, tak perasan. Sebab kita duduk dunia ni lama dah. Kita duduk di rumah tu lama dah. Duduk 40 tahun dah di rumah tu. Jadi kita duduk rasa macam rumah tu kita punya. Lalu kita pergi buat pagar, pergi cat baru, tambah renovation apa semua. Keluar banyak duit dah. Last sekali tuan rumah hambat kita. Lalu kita tanya pasal apa hambat aku? Aku tak mau keluar daripada rumah ni sebab aku keluar banyak duit dah. Kita terlupa tentang hakikat rumah ni orang punya. Bukan kita punya. Tapi kita tak sedar. Kita tak perasan. Yang mana yang kita sedang tumpang rumah orang. Begitu keadaan kita bila kita ni dicabut roh kita, saat itu kita tak mau balik. Sebab itu muslimin muslimat, kita dengar pasal apa? Roh orang mukmin yang soleh ni dia bukan tak sakit, tapi seumpama dicabut rambut daripada tepung. Ada bekas tuan-tuan. Rambut cabut daripada tepung ni masih ada bekas. Yang tu bekas itu pun sakit. Tapi orang yang fasik, orang yang kufur kepada Allah, tempat mereka tak mau lepas rumah sewa ni. Tempat mereka kata rumah sewa ni aku punya. Lalu malaikat kena tarik. Sebab takdir kematian itu telah sampai. Kita duk lawan, tak mau balik. Aku tak mau balik. Malaikat kata kena balik. Sebab masa itu telah sampai. Masa untuk kita bertemu dengan Allah, masa kita duduk dalam dunia dah habis ya. Maka ketika malaikat rentap ni tadi, kita duk lawan, kita tak mau balik, maka sakitnya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti mana ranting pokok limau hak berduri tu. Masuk kot dalam rengkung, rentap. Pokok limau tu, hak limau kasturi ke, limau apa ke, limau purut ke, masuk kot rengkung kita, rentap pi. Punya sakit ya. Sebab kita tak mau lepas dunia ni. Sebab itu ada hadis mengatakan sakitnya mati ni sebanyak mana kita sayang dengan dunia. Lagi banyak sayang kita dengan dunia,
lagi sakit mati ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mati yang dicemburui? Maka jawab dia, orang yang mati husnul khatimah. Orang yang mati dalam keadaan yang baik. Siapa orang mati husnul khatimah? Satu, Nabi kata apa? Hadis riwayat daripada Abu Daud. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang pada akhir perkataan dia, akhir hidup dia, akhir nafas dia, dia sebut la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah. Nak habaq mahal besok masa sakaratul maut, orang yang boleh mati husnul khatimah, saat malaikat duk cabut nyawa dia, dia boleh ingat Allah. Tapi masa malaikat duk mai cabut nyawa kita, kita tak boleh ingat Allah, kita tak reti nak sebut Allah Ta'ala, kita langsung tak tahu apa yang kita nak buat, maka su'ul khatimah. Sebab itu kita mengaji sunat orang yang sedang sakaratul maut, kita ni talqin kat telinga dia, la ilaha illallah. Kita adab orang mati, tuan-tuan. Banyak kita adab orang mati. Kita duk bisik kat telinga dia pelan-pelan, la ilaha illallah. Boleh kata seorang pun tak jawab. Yang kita duk jumpa, mereka mengerang, tuan-tuan. Kita sangka baik dengan jenazah itu. Kita kata mayat ini, jenazah ini dia ikut masa saya duk talqin kata la ilaha illallah. Kita duk baik sangka arwah ini ikut kita, tapi bukan dengan ikut perkataan la ilaha illallah, dengan cara dia mengerang Ada seorang ulama, dia bela seekor burung yang boleh bercakap. Kalau kita sini burung murai, murai batu, burung kakak tua, tiap-tiap hari dia akan ikut ulama ini berzikir di masjid. Dulu masjid kayu, burung ni duduk tepi tingkap, dia ikut. Tok guru ni meratib, dia ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu hari burung ini kena makan oleh seekor kucing, dan dimakan. Peristiwa itu berlaku di depan tok guru ni. Maka matilah burung ini, tuan-tuan. Ketika tok guru ini melihat peristiwa ini, tok guru ini menangis. Maka murid dia bertanya, wahai guru kami, apakah engkau menangis kerana matinya seekor burung yang pernah engkau belah? Dia kata, tak. Aku menangis ni, dia kata. Burung yang aku ajak ni boleh meratib hari-hari. Hari-hari meratib, dengar orang meratib, dengar orang meratib. Tapi masa aku melihat
seekor kucing memakan burung ini. Aku tak dengar dia meratip macam biasa. Cuma aku dengar akan suara kesakitan ia digigit oleh seekor kucing. Lalu Tok Guru ni dia cakap dengan murid dia, aku tak tahu diri aku ni tadi macam mana pada akhir hayat aku. Apakah aku juga seperti seekor burung ini, ataupun sebaliknya, aku juga tak boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saya nak habaq lagu ni. Masa dalam hidup ni kita meratip mula. Masa dalam hidup ni saya tanya, hari ni berapa kali saya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya akan jawab, tak ada. Syekh Sanusi, pengarang kitab Matan Umul Barahin, mengatakan paling kurang sehari semalam kita kena meratip 300 kali. Ni pendapat dia. Supaya kita kena belajar untuk dapat mengucap 2 kalimah syahadah tatkala kita ini sakaratul maut. Masa hidup ni kita tak mau ingat Tuhan. Majlis mengingati Tuhan pun kita rasa tak selesa. Bila disebut nama Allah, sebut nama Nabi, kita rasa tak selesa. Bolehkah kita selesa masa kita nak mati disebut akan nama Tuhan pada telinga kita? Ataupun kita langsung tak boleh sebut 2 kalimah syahadah, sebab dalam dunia ni kita tak sebut pun kalimah itu, kita tak rajin pun duk meratip, kita tak mau ingat pun nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Yang ni kita takut, tuan-tuan. Dalam dunia susah boleh minta tolong orang, tapi kat sana susah kita nak minta tolong siapa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kedua tanda orang mati baik. Semua orang mau mati ni. Hadis ini riwayat daripada Tirmizi. Nabi kata pada dia, ma min muslimin yamut yawmal jum'ah aw laylatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Tak ada satu pun orang Islam, Nabi kata, yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumaat, kecuali Allah akan melindunginya daripada fitnah kubur. Nak boleh hak ni susah. Sebab apa, tuan-tuan? Kita jarang minta mati hari Jumaat. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, dalam sebulan ni berapa kali saya minta, berapa kali muslimin muslimat minta mati hari Jumaat dalam bulan ni? Atau tak minta langsung? Kalau tak minta langsung, maknanya kita tak berasa hati mau. Nabi kata, siapa yang mati malam Jumaat atau hari dia, maka selamat daripada fitnah kubur. Kubur ni, tuan-tuan, susah. Tak ada siapa yang mampu untuk menghadapi fitnah kubur. Tak ada siapa.
Tak ada siapa yang berani untuk menghadapi fitnah kubur. Tak ada siapa. Orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah masuk ke dalam liang lahat, jika mereka ini dihidupkan semula oleh Allah, bagi tahu kat kita susahnya azab kubur, kita dengar tuan-tuan, kita insan. Lepas itu sahabat, bila dia lalu saja tepi kubur, dia pun menangis. Sayyidina Abu Bakar, dia lalu saja tepi kubur, dia menangis, dia teriak, dia riau tuan-tuan. Sahabat lain bertanya, wahai Abu Bakar, pasal apa hang riau? Pasal apa hang teriak? Dia kata, benarlah apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa tempat ini adalah tempat yang susah, tempat ini adalah tempat kegelapan, tempat ini adalah tempat perasingan, duduk sendiri. Tuan-tuan lah pun kita tinggal seorang-seorang sunyi ya. Sunyi tuan-tuan, duduk seorang kat rumah. Anak duduk jauh, menantu duduk jauh. Sunyi tuan-tuan. Tak siapa pedulikan kita. Besok kita duduk liang, tak tahu macam mana sunyi dia. Beribu-ribu kali ganda sunyi dia. Itu tuan-tuan, ada satu hadis daripada Tabrani. Siapa baca doa ni, dia selamat daripada fitnah kubur tadi. Hidup dia berkat, mati dia berkat. Saya baca tuan-tuan. Siapa? Kita tak tahu umur kita macam mana. Tanda Tuhan nak mengambil kita ada. Kita bukan sihat pun. Duk sakit itu, duk sakit ni. Kita kalau ada motor, kereta tuan-tuan, duk rajin rosak, kita kata apa? Taklah mau. Kita ada kereta kita 2 hari sekali rosak. 2 hari sekali rosak. Kita kata apa? Kereta ni taklah mau dah. Jual, ambil kereta baru. Kereta tak apa boleh tukar tuan-tuan. Kita nak tukar dengan apa? Kita nak tukar dengan apa? Kita sat-sat sakit, sat-sat demam, sat-sat tak lapar. Mana sayangnya Tuhan dekat kita, dia bagi tahu dekat kita, hang ni tak lama aku nak mengambil. Tapi kita ni tuan-tuan cukup angkuh dengan Tuhan. Walaupun dia bagi kat kita tanda, dia seolah-olah bagi tahu kat kita, hang ni aku nak main ambil tak lama. Tapi masa tu, hari tu, tarikh tu rahsia. Kita dah buat tak reti, semayang sunat pun tak, baca Quran pun tak, at-tahlil pun tak, semayang malam pun tak, sedekah pun tak, apa pun tak. Walaupun Allah bagi tanda kat kita, tak lama lagi aku nak ambil hang. Apa doa dia? Baca tuan-tuan, lepas maghrib, lepas subuh nah. Lepas maghrib 25, lepas subuh 25. Dia jumlah doa ya. Mudah-mudahan hari-hari kita duk minta dengan Tuhan, kita dapat. Mungkin hari ni kita minta, Allah Ta'ala tak mau dengar kita. Sebab apa? Sebab kita nakal. Mungkin hari ni kita duk minta, Tuhan tak peduli kat kita. Sebab kita duk jauh dengan dia. Mungkin esok Tuhan dengar, Tuhan mau terima kita. Mungkin minggu depan Tuhan mau terima kita. Mungkin bulan depan Tuhan mau terima kita. Sebab apa? Kita duk gaduh pasal apa doa aku Tuhan tak mau terima. Jangan tanya Allah Ta'ala, tapi tanya aku. Tanya diri kita.
Aku buat apa selama ni? Aku dah jadi orang baik belum? Ataupun aku masih dalam keadaan kejahatan, duk galit dengan hidup ni tadi, sampai aku sendiri pun tak sedar, umur aku cecah 60, tapi aku tak boleh buat apa lagi. Apa doa dia? Saya baca. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Apa makna dia? Allahumma, ya Allah, barik li, tolong berkatkan bagi aku, fil maut, masa saat aku mati. Saat aku mati, bagilah aku berkat masa aku mati. Orang yang berkat masa mati apa dia? Dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Wa fima ba'dal maut, lepas mati pun tolonglah berkatkan diri aku, ya Allah. Apa dia? Liang lahat aku, kubur aku luah, kubur aku terang. Malaikat tak bagi susah ke aku, ya Allah. Duk tanya macam-macam ke aku. Ya Allah, mudahkan urusan soalan kubur atas aku. Bagi aku senang, ya Allah. Maka kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap hari. Lepas maghrib baca 25 kali, lepas subuh baca 25. Jika mana kita berharap akan rahmat Allah, masa tu kita akan buat benda tu bersungguh. Sungguh kita buat, tuan-tuan. Saya habaq main macam ni. Pasal apa? Siapa saya cerita macam ni? Kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita lupa yang kita perlukan Tuhan. Kita terlupa. Kita mahukan Allah Ta'ala ni dalam hidup kita. Tapi kita terlupa. Pasal apa kita terlupa? Sebab kita rasa kita ada duit. Pasal apa kita terlupa? Sebab kita rasa kita sihat, boleh jalan. Pasal apa kita terlupa? Sebab kita senang, kita tak susah. Sebab itu, tuan-tuan, masa kita sakit, baru kita pergi kat dia. Masa kita duit tak ada, baru kita pergi kat dia. Masa kita susah, baru kita pergi kat dia. Baru kita angkat tangan elok-elok. Baru kita minta sungguh-sungguh. Kalau ada, kita berdoa pun letak atas riba lah. Tangan kita ni doa, sebab kita rasa kita ada duit, kita rasa kita sihat, kita kata kita tak ada susah apa, jadi kita berdoa, tangan kita duduk letak atas riba. Amin pun tak. Kadang-kadang dalam berdoa tu kita duduk sembang perkara lain, punya angkuh kita, punya sombong kita, punya kita tak mau kat Tuhan ni, punya kita buat tak peduli ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah peringat dekat kita. Allah kata, apa jangan lupa, dia kata, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha
Inna nasinakum, kata Allah. Hampa lupa satu hari hampa akan jumpa kami. Tuhan kata satu hari kita akan jumpa. Tuhan kata, tapi makna mufrad dia tak macam tu, mufradat dia tak macam tu. Nak bagi habaq buat kita ni faham. Tuhan kata satu hari kita akan jumpa, kata Tuhan. Allah habaq kat kita dekat surah As-Sajdah. Tapi kita duduk dalam dunia hidup, kita asyik duduk lupa ya kat dia. Allah kata apa kat kita? Inna nasinakum. Nanti kami akan lupa kat hangpa. Kami akan buat tak peduli kat hangpa. Kami akan buat tak tahu kat hangpa. Masa itulah kita akan jatuh tersungkur di hadapan Allah seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ulama kata, kita muka kita ni kita duk sembam kat tanah ni, kita tak mau angkat. Pasal apa kita tak mau angkat? Kita abad dengan Tuhan, ya Allah aku malu. Kau bagi kat aku 60 tahun, aku tak boleh buat apa. Kau bagi umur aku 60 tahun, aku tak boleh baca Quran sampai hari ni. Kau bagi umur aku 60 tahun, aku tak boleh mangkit sembahyang malam tiap-tiap malam, walaupun aku ni dah tua dah. Kau bagi aku umur 60 tahun, aku tak boleh istiqamah untuk sembahyang witir setiap malam, walaupun aku tak upaya, aku dah tak larat. Takut, tapi aku boleh cari duit hari-hari. Hujan, panas, jam, tak apa. Kita kata apa? Kalau tak ada duit susah. Kita tak pernah kata kalau aku tak ada Allah, aku susah. Kita tak pernah kata kalau aku hilang Allah, aku susah. Kita tak pernah kata kalau aku lupa Allah, aku susah. Kita tak pernah kata kalau aku tak ingat Allah, aku susah. Saya selalu habaq tuan-tuan, kita tak boleh buang dunia dalam makai kita ni sampailah semayang pun duk ingat lagi. Semayang, dalam duk semayang tu duk fikir lagi. Kita tak boleh nak buang ni. Walhal kita semayang ni, kita sedang menghadap hadrah Tuhan. Dalam kita duk beradab dengan Allah pun kita tak boleh buang macam-macam duk fikir lagi, itu, ini, macam-macam. Kita masih tak boleh ingat dia, kita masih duk lupakan dia. Kalau semayang pun lupa dia, mati boleh ingat dia. Nak tanya yang tu ya. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Antara orang yang mati yang dicemburui, orang yang mati husnul khatimah, Nabi kata tanda kematian bagi seorang mukmin ialah dai dia berpeluh. Kita kalau tengok jenazah antara dua kening tadi ni berpeluh, tuan-tuan, tu tanda dia. Tak semua orang macam tu. Badan dia hangat. Kita kadang-kadang duk pegang mayat ni sejuk bedi, tuan-tuan. Macam berkelak peti air tu. Jarang kita jumpa tubuhnya hangat, dahinya berpeluh. Pasal apa kita mau macam tu, tuan-tuan? Supaya besok kita di sana senang. Kita mau, tuan-tuan, ayat yang disebut pada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ibn Abbas dia sebut
Dia kata apa? Ayat tu, orang yang mati husnul khatimah, dan Ibn Abbas, Syedina Ibn Abbas, malaikat akan bagi salam kat kita dengan ayat tu. Sebelum nyawa tu habis tu, sebelum dia nak main cabut nyawa kita, malaikat akan bagi salam kat kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Malaikat akan beritahu kita, wahai diri yang tenang. Pasal apa tenang? Pasal masa umur hidup dia ni, dia suka dengan Allah Ta'ala. Dia mau dengan Allah Ta'ala. Dia beramal sungguh-sungguh. Dia buat amalan sungguh-sungguh. Kerana dia tahu dah masa ni akan sampai. Masa apa? Masa dia akan bertemu dengan Allah Rabbul Izzah. Kemudian, apa tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah? Saya tak buat jam, Ustaz. Terlupa ini. Kau apa? Mana jam? Ada. Nampak? Nampak kan? Nak mati kan? Kemarin anak saya duduk depan mata. Saya tanya. Anak saya duduk depan saya tanya. Nama tu mana dia? Duduk depan dia. Depan. Tak sampai 4 kaki, tuan-tuan. Tak sampai 4 kaki. Saya tanya, mana nama tu mana? Sampai dia pegang paha saya. Saya duduk tangniyah dia. Mata kita pun sampai Allah ketuk. Dia antara tanda-tanda orang nak pi ni, tuan-tuan. Antara tanda guru kami kata. Mata dia mula Allah tutup penglihatannya kepada keduniaan. Dia mula tak pernah nampak dengan dunia. Dia tak pernah nampak. Dia guru kami kata, tanda-tanda nak balik ni, tanda-tanda nak balik, jaga hak ni. Jam depan mata pun dia tak nampak. Ini tanda, tuan-tuan. Kita bersediakah? Kita tak bersedia, mesti balik. Kita mau, kita tak mau, mesti balik. Kita suka, kita tak suka, mesti balik. Ya? Kita buat baik ke, kita buat jahat ke, balik. Balik, tetap balik. Cuma kita kena tanya, besok kalau aku balik, bagaimana keadaan aku balik pada saat itu? Dia nak tanya. Saya selalu tanya tuan-tuan, kadang takut tuan-tuan. Kadang takut bila kita duduk tempat tu, kita jadi takut. Pasal apa? Bukan kita tak mau balik. Kita mau balik. Cuma kita kata kat dalam diri kita, ya Allah, kalau aku balik, Hamba tak terima aku surah. Jadi kita takut. Kalau aku balik esok, Hamba tak terima aku surah. Hak ni kita takut. Kita takut Allah tak terima kita. Sebab ada ayat kata macam tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan tanya, ya Allah, kau nak terima aku ke tak? Jika Allah terima kita, ada ayat seterusnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kalau Allah tak terima kita, kita duduk dalam ayat apa dia? Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun.
Itu kenyataan dia. Tanda orang yang boleh dapat mati husnul khatimah, hadis daripada riwayat Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Apa kata Nabi? Siapa yang suka bertemu dengan Allah, barang siapa yang gembira bertemu dengan Allah, maka Allah gembira bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang merasa berat bertemu dengan Allah, maka Allah juga merasa berat untuk bertemu dengan dia. Syekh Nawawi Banten dia sebut, dia jelaskan tentang hadis ni. Orang yang suka gembira bertemu dengan Allah, iaitu orang yang masa hidup dia suka buat amal salah. Dengan benda baik ni dia suka. Maka ulama tasawuf yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tu, bila dengan amal saleh ni diri dia tenang. Dia tenang. Duduk dalam majlis ilmu dia tenang saja. Duduk meratib dia tenang saja. Duduk semayang malam dia tenang saja. Maksud kata dia suka. Nanti masa waktu kita mati, tuan-tuan, kita berjumpa Tuhan, Allah terima kita. Allah suka terima kita. Allah terima kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang ni yang kita mau, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda orang yang dapat husnul khatimah, apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ni kaedah, iaitu sebelum daripada kematian dia, maka dia dapat berbuat amal saleh. Ini Nabi sebut begitu. Sebelum dia meninggal, Nabi kata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'maluh." Bila Allah mau kita jadi orang baik, maka Allah bagi kesempatan untuk buat beramal. Lalu sahabat bertanya, "Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Macam mana yang dapat kata boleh beramal ni tadi? Macam mana yang dikata yasta'malahu ni tadi, boleh buat amalan? Maka Nabi jawab, Allah memberikan taufik pada dia untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal, maka dia ni buat amal baik. Tuan-tuan, nak cerita macam ni. Jangan sampai kita dah sampai masa untuk kita pergi jumpa Tuhan, kita tak boleh buat baik. Kita masih ada penyakit futur. Futur ni apa, tuan-tuan? Malas. Semayang sunat malas. Semayang sunat ba'diyah maghrib malas lagi. Semayang sunat ba'diyah isyak malas lagi. Kita kata apa? Alah, semayang sunat saja. Isyak aku buat dah, dia kata. Ini takat semayang sunat, tak ada apa. Kita masih ada penyakit futur, dipanggil penyakit malas. Jaga-jaga, tuan-tuan. Kena jaga-jaga. Sebab itu, kalau kita mau mati yang baik, maka ulama dia sebut apa dia?
buat beberapa perkara dalam hidup ni. Habis ni saya nak berhenti. Saya duk singkat-singkat sikit. 8.40 lah. Ngaji ni tak boleh lama-lama, tuan-tuan. Kita bukan wali-wali. Tak. Orang wali-wali tak apa. Dia mengaji sampai pukul 9, pukul 10. Kita ni baru belajar nak jadi baik. Nah. Dia tarik sampai pukul 9 lagi, dia mula tengok jam. Tengok jam, tengok saya. Tengok jam, tengok saya. Jadi bila tuan-tuan tengok jam, tengok saya pun rasa gelabah tu. Orang belah ni dia kata apa? Gelabah bewak, kata. Kita pun jadi tak ketahuan. Sebab kita ni tak boleh buat amal lama sikit, tak boleh. Kita baru-baru nak bertetih, nak pergi sana. Pernah orang tanya saya, Ustaz, dia kata, saya ni masa muda. Kadang orang mengadu kat kita ni, tuan-tuan, kita rasa macam sedih. Saya ni dia kata masa muda dulu, hulu hala lah Ustaz, senang nak kata lah. Bukan orang lah Ustaz, dia kata. Itu masa muda ni tak pernah jumpa hantu langsung. Hantu tengok saya pun dia kata, yang ni yang lebih pada aku ni. Yang ni bukan hantu, lebih pada hantu lagi, dia kata. Itu masa jahat dulu tak pernah jumpa bukan-bukan. Kita dah mula pergi masjid, mula pergi surau, tuan-tuan, barulah nak ternampak hantu itulah, hantu ini. Tak? Barulah kawan tu duk sakat kita. Kita mula nak jadi baik sikit. Masa kita jadi hantu, lebih pada hantu ni, hantu pun tak mau kacau kita. Dia pun takut nak kacau kita. Dia tanya kat saya, Ustaz, saya umur dah 50 lebih, Ustaz. Zaman lah ni nak pergi sampai 70 ni tak tahulah. Sebab ramai orang mati muda, dia tak. Satu je saya nak tanya, dia tak. Saya tak mau cerita lah apa saya buat, Ustaz, masa saya hidup. Tapi satu saya nak tanya. Saya lewat ke Ustaz? Lewat ke saya ni nak bertobat? Lewat ke saya ni nak jadi orang baik? Kata. Kalau ikut kira-kira seper dia kata, matematik dia, umur kalau 50 ni, kalau Tuhan ambil 63, 13 tahun ya saya dan Ustaz. Saya habaq kat dia gini. Walaupun masa kita buat baik ni sikit, tapi hak sikit ni kita bersungguh tunjuk dengan Tuhan. Kita tunjuk dengan Tuhan. Hak 50 tahun yang dulu, kita mengaku dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, masa muda aku dulu, aku buat aku ni, aku buat aku ni, aku buat aku ni. Habaq dengan Tuhan, habis. Lah ni baru aku tersedar. Ya Allah, tolong terima apa yang aku buat. Dalam masa kita duk buat baik ni tuan-tuan, umur tak tinggal berapa kerat lagi ni, tak tahu berapa penggai lagi, tiba-tiba Allah panggil kita. Maka kita dikira sebagai orang yang bersungguh-sungguh berbuat baik. Maka layak pada ketika itu, masa orang kampung doangkit jenazah kita, keranda kita, Pak Imam duk tanya, apa habaq ini mayat? 3 kali dia tanya. Maka layak kita terima semua orang kampung duk kata kat kita, apa habaq ini mayat? Baik. Apa habaq ini mayat? Baik. Apa habaq ini mayat? Baik. Semua orang kata. Sebab itu yang Allah nak tengok kat kita, hang bersungguh ke tak? Atau hang duk main-main lagi? Hang duk tak ambil peluang lagi? Lepas sembahyang isyak, pakat-pakat nak derah keluar daripada rumah Allah, hang tak boleh bagi kat aku 2 rakaat lagi ke? Hang tak boleh bagi kah masa kat aku 2 rakaat lagi? Aku tak minta banyak pun.
Tapi kita punya tak mau, tuan-tuan. Habis-habis semayang fardu, taqabbalallahu minkum, kita dok tengok pintu mana aku nak keluar. Apa salahnya, tuan-tuan? Kita tunggu dalam 2 minit lagi. Ya Allah, jika inilah semayang aku yang terakhir, tolong terima semayang aku. Sampai Nabi pujuk kita, tuan-tuan. Siapa-siapa yang semayang sunat ba'diyah Isya 4 rakaat, sama ada 1 salam atau 2 salam, seperti mana ia salat pada malam Lailatul Qadar. Nabi pujuk kita, semayanglah. Masa hang muda dulu hang buang banyak masa dah. Allah ini cukup sayang kat kita. Dia bagi kita tawaran demi tawaran, tapi tawaran itu kita tolak bulat-bulat, seolah-olah kita yakin kita boleh masuk syurga Tuhan. Apa yang kita kena nak buat? Satu, kata ulama, persiapan untuk kita dapat mati dalam keadaan yang baik. Pertama, usaha keras buat amal salat. Usaha keras. Kalau tak, kita duduk seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yaqulu ya laitani qaddamat li hayati. Apa dia? Alangkah baiknya kira aku dulu buat baik. Besok kita akan menyesal. Kalau nak mati baik, persiap diri kita. Pertama, buat amal salat. Kedua, apa yang Tuhan uji kat kita sebab Allah kata lagu tu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Setiap yang ada nyawa pasti mati. Allah kata kami akan uji. Allah uji kamu, kata. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Hidup ni ujian. Benda baik pun ujian. Benda tak baik pun ujian. Kita boleh sihat, Tuhan uji kita. Aku bagi hang sihat, hang buat apa? Hang makan saja ke? Berjalan saja ke? Hang nak tidur saja ke? Hang nak cari duit saja ke? Allah bagi kita sakit. Hak ni pun ujian. Hang reda tak? Hang terima tak apa yang Allah bagi kat kita? Yang tu saja. Kemudian yang ketiga, apa dia persiapan untuk kita balik menemui Allah? Jangan buat kerosakan dalam muka bumi ni. Jangan sombong dengan Tuhan. Jangan sombong dengan Tuhan. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jangan sombong dengan Tuhan. Kemudian apa yang kita kena buat lagi? Nak dapat mati dalam keadaan yang baik, doa banyak-banyak. Yang ni Allah suruh, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Apa nak kena buat lagi? Apa yang nak kena buat lagi? Haklah. Kalau kita nak dapat mati dalam keadaan yang baik, kita kena siap apa dah? Ikhlaskan diri kita kerana Tuhan. Kita buat apa semua kerana dia. Ya Allah, aku semayang ni kerana Hang. Aku sedekah ni kerana Hang. Aku baca Quran ni kerana Hang, ya Allah. Aku main masjid ni kerana Engkau, ya Allah. Terima kasih. Ia tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam-malam kita bangun, tuan-tuan, kita angkat tangan kita. Kita abang dengan Tuhan. Ya Allah, terima kasih nak. Masa aku muda lalu, masjid pun aku tak nampak. Ya Allah, terima kasih nak. Masa aku muda lalu, Quran pun aku tak pegang. Ya Allah, terima kasih nak. Masa muda lalu, aku tak kerti aku nak buat baik dengan. Masa tua ni,
Terima kasih sebab kau panggil aku balik. Terima kasih ya Allah sebab kau cuit hati aku balik. Terima kasih ya Allah sebab kau bagi peluang kat diri aku balik untuk aku buat baik. Tolong minta dengan Allah, angkat tangan kita, ya Allah, tolong bagi aku kekuatan dan istiqamah untuk berbuat baik sehingga engkau cabut nyawa aku besok dalam keadaan aku dapat berbuat baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup setakat ni ya, sejam lebih sikit. Minta maaf terlajaklah. Sejam lebih sikit. Jadi minta maaf semua. Jadi saya minta maaf pada seluruh pegawai takbir masjid kerana panggil saya tak dapat apa-apa, tak boleh apa, cakap merapu macam tu lah. Macam orang gila cakap tak ada punca. Ustaz ni cakap apa, kami datang masjid kami tak boleh apa pun. Tak ada ilmu pun hak dia bagi. Kalau tuan-tuan kata lagu tu memang betul, sebab saya bukan orang yang ada ilmu. Saya tak pandai. Memang bodoh piang sungguh. Tak tahu apa. Cumanya saya nak bawa diri saya supaya balik pada Tuhan. Kita buat silap terlalu banyak. Kita buat salah dengan Tuhan ni terlalu banyak. Kita lupakan dia terlalu lama. Lama sangat kita lupa kat dia. Banyak serba-serbi kita lupa kat dia. Kita boleh reta, kita lupa. Kita boleh sihat, kita lupa. Kita boleh senang, kita lupa. Ya, kita boleh semua benda dalam dunia ni kita lupa kat dia. Itu Tuhan bagi tahu kat dia. Hak yang boleh syukur kat aku sikit ya kata Tuhan. Sikit saja. Hamba yang bersyukur kat aku ni Tuhan kata dalam Quran, sikit saja. Hak lain semua tak mau bersyukur. Ayat ni tuan-tuan, bila kita baca, kita rasa hak Tuhan kata hak yang bersyukur kat aku sikit. Kita rasa terpukul dengan ayat ni tuan-tuan. Tuhan kata dalam Quran, hamba aku yang bersyukur dengan aku ni sikit dia. Kita tengok ayat ni, kita rasa terpukul. Ya Allah, apakah aku masuk dalam orang hak sikit tu atau aku tak masuk langsung? Sebab apa? Sebab Allah janji kat kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Baik muslimin muslimat, sebelum saya tutup ada satu perkara yang saya nak sampaikan dengan ahli qaryah sini dan hadirin hadirat, iaitu saya lah ni tengah bangunkan satu madrasah di Kuala Terengganu. Saya ada 2 madrasah di Selangor. Kadang orang tanya, Ustaz orang Kedah? Tak, saya bukan orang Kedah. Tapi saya besar di Kedah. Mengaji di Kedah. Besar di Kedah. Pukul padi pun di Kedah. Satu mana ada mesin. Pukul padi tuan-tuan lepas isyak. Duit tak ada. Duduk pondok tak ada duit. Jadi ambil upah pukul padi. Ambil upah pukul padi. Bagi dah boleh duit sikit, boleh beras sikit. Jadi bolehlah makan. Dulu kita bukan makan ayam pun. Boleh ikan lampam ke, ikan sepat tu, mengai tu. Kira boleh makan lah. Kira hidup senang lah tu. Ada dulu. Sebenarnya orang perempuan saya pula, orang belah kot ni. Jadi dia bercakap tu seperti mana orang, macam orang sini. Sampai orang kata, Ustaz mohong lah Ustaz. Mohong lah Ustaz, bukan orang Kedah dia kata. Sampai dia kata saya mohong. Saya kata ada orang betul nak. Kita kata kita bukan, kita mengaku cakap betul, orang kata kita mohong. Ni zaman tu. Hak benda betul orang kata mohong, hak benda bohong orang kata betul. Zaman lah dah sampai. Dia nak cerita apa? Yang sekolah kita di Kuala Terengganu tu. Saya terima wakaf tu 3 tahun lah. Alhamdulillah kita dah buat masjid. Masjid siap dah. Seluas 14,000 kaki persegi. Dengan kos yang kita buat dekat 2 juta juga lah. Alhamdulillah siap dah. Dan sekarang ni kita mula nak buat asrama. Asrama ni keluasan dia 20,000 kaki persegi. Jadi sekarang ni tuan-tuan kita buka lot wakaf
untuk lantai dengan tiang bawah. Sebab kita buat sikit-sikit dan kita buka lot ni sejumlah 2,000 lot. Dan yang orang yang dah ambil lot ni buat masalah dah cecah kepada sampai petang ni 300 lot. Ada 1,700 lot lagi. Jadi jika tuan-tuan mau sama-sama dengan kami untuk selesaikan fasa lantai bawah dan tiang, tu naik tiang lah. Habis siap ni kita akan naik lantai atas dan fasa atas pula. Kita buat pelan-pelan. Pasal apa saya buka peluang ni kat tuan-tuan? Mudah-mudahan jadi amal jariah. Pasal apa jadi amal jariah pula ustaz? Itu sekolah ustaz, bukan sekolah saya. Beginilah. Saya buka sekolah ni tuan-tuan 25 tahun dah. Sekolah yang saya teruskan daripada pak saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah di Selangor, 42 tahun. Saya anak nombor 3. Ya. Jadi tuan-tuan, kami buka sekolah ni, saya tak wajib apa-apa bayaran daripada murid saya. Daripada dulu lagi. Makan ke, minum ke, saya tak minta apa-apa. Syarat mereka nak main mengaji dekat sekolah saya, satu lah. Hang mau jadi orang baik. Bodoh pun tak apa. Tak erti baca Quran pun tak apa. Yang penting, dia mau jadi orang baik. Kalau hang mau jadi orang baik, Allah akan bagi perkara yang baik atas orang yang baik. Tapi kalau kita tak mau jadi orang baik, duduklah tempat baik. Kita tak boleh jadi orang baik. Itu saya tanya anak murid saya, kalau hampa mau jadi orang baik, sila mai duduk dengan saya. Saya tak minta satu sen pun. Apa ada kita makan. Mana tempat boleh berteduh, kita berteduh. Alhamdulillah, di Selangor tu kita ada bangunan 3 tingkat. Ya, depa tidur tu elok cantik. Makan pun kenyang hari-hari, alhamdulillah. Tuan-tuan jangan tanya saya boleh duit mana ya bagi makan depa, jangan tanya. Sebab saya tak ada kerja, saya tak berniaga, saya tak ada apa. Tuan-tuan jangan tanya. Soalan tu terlalu ramai orang tanya dan saya tak boleh jawab sampailah. Sampailah saya tak boleh jawab. Tapi sampai masanya ada duit. Sampai masa ada duit. Jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan mau sama-sama dengan kami untuk bina asrama tu, mudah-mudahan kita boleh buat amal baik untuk orang yang ada di sekitar tersebut. Sebab apa? Sebab kita mati tak buat duit pun. Kita mati bawa benda ni. Saya yang jadi kuat buat kerja ni atas sebab apa? Ya Allah, besok kalau aku mati, benda ni lah yang boleh jadi mengalir dalam liang lahat aku. Kita bukan orang kuat. Kita umur 60, 40 tahun kita buang tuan-tuan. 30 tahun kita buang umur kita pada perkara yang tak tentu ada. Yang tu tak tahu Allah ampun ke tak. Kadang-kadang saya menangis tuan-tuan. Silap kita yang kita buat dulu, Allah maafkan tak lagi. Sebab kata ulama, tanda dosa kita Tuhan ampun. Tanda dia, kita jadi kuat nak buat baik. Lah ni kita tak kuat nak buat baik. Aku malas saya. Kadang saya tanya diri saya, ya Allah, Engkau dah ampun tak dosa aku atau belum? Sebab apa? Sebab rasa kita nak buat baik ni tak ada. Sebab ulama kata macam tu. Abulis As-Samarqand dia sebut macam tu. Tanda Allah ampunkan dosa kita, maka kita rasa nak buat baik ni kuat. Rasa kita nak buat baik ni banyak. Tapi rasa tu tak ada. Kita rasa berat nak buat baik. Kita rasa tak tahu. Kadang kita tanya dengan diri kita, ya Allah, Kau ampunkan tak dosa aku? Ya Allah, Kau terima ke tak taubat aku? Pasal apa kita tanya macam tu? Sebab rasa kita nak buat baik ni tak ada. Rasa seronok, rasa kuat, rasa bersungguh tak ada. Sampailah walaupun umur kita sudah sampai kepada umur kematian. Jadi tuan-tuan, setakat ni saja apa yang boleh saya sampaikan. Jika tuan-tuan nak sama untuk lot wakaf, tuan-tuan jumpa dengan yang baju putih ni, Encik Aidil, ataupun baju merah tu pun boleh juga. Ya. Wa akhir kalam Encik Ismail. Nah,
Cik Ismail Ar-Rahman TV, Khalifah Channel, ataupun seorang yang mana ada. Ni Cik Rahmat, ni Rahmat Abu Khadijah Studio. Jumpa 3 orang tu lah, tuan-tuan dengan jumpa saya, tuan-tuan lah. Dengan jumpa 3 orang. Depa ni anak angkat lah. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'da al maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'da al maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'da al maut. Ya Allah, kurniakan atas kami kematian yang baik. Kurniakan atas kami akhir hidup yang baik. Kurniakan atas kami kematian dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Ya Allah, terimalah segala amal saleh kami. Ampunkan segala kesalahan kami dan kesilapan kami. Betulkan semua silap kami, salah kami dalam diri kami, dalam hati kami. Apa yang tidak betul, tolong perbetulkanlah ya Allah, agar kami balik menemui dengan Engkau dalam keadaan kami betul pada sisi Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada salah-salah kami yang kami tak ingat, yang kami tak sedar, tolonglah ampunkan dosa kami dan salah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami ini terlalu lalai dan jauh dengan Engkau, ya Allah, tolong panggil kami semula, tolong ingatkan kami semula, agar kami tidak terus lalai, tidak terus hanyut di dalam apa yang sedang kami buat, hal keadaan yang Engkau tidak suka, ya Allah. Ya Allah, tolonglah sihatkan segala sakit-sakit kami, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang Kau berikan kepada kami, kami dapat buat baik, ya Allah. Kami dapat buat amal saleh, ya Allah. Kami dapat buat amal saleh yang bersungguh-sungguh sebelum sampai masanya kami pergi jumpa Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada masalah atas kami yang membebankan kami, yang menggelisahkan kami, yang meresahkan kami dalam hidup ini, ya Arhamar Rahimin, tolong selesaikan, ya Allah. Tolong angkat keresahan itu. Gantikan keresahan itu dengan ketenangan dalam hati kami dan hidup kami, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.